أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا اللهم زدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita melapangkan berbanyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita berada di rumah Allah, tempat yang paling suci, tempat yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bila ila Allah masajiduha wa ardul bila ila Allah aswaquha atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud hadis tersebut, tempat yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni masajidnya, ini masjid-masjidnya. Kalau kampung kita ni, itu rumah kita ada, kemudian tak kira rumah batu, rumah kaya ke, namun demikian tempat yang sangat dikasihi di kampung kita ni, tempat ni lah. Dikatakan masajidnya, iaitu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Surah ke, tak, maksudnya tempat orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya itu wa aghdul bilad, tempat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni aswaquha, pasar-pasarnya. Maksud pasar ni pas sendirilah. Ini dua tempat yang sangat dikasihi, sangat diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita masuk masjid, maka terdapat disunatkan kita sembahyang itu tahiyat masjid 2 rakaat. Rumah kita besar mana pun tidak ada sembahyang tahiyat rumah. Dah rumah itu tidak ada, tapi masjid ada tahiyat masjid. Ini dalil menunjukkan bahawa masjid ini tempat yang paling mulia di Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan pengajian kita pada malam ini, kitab Mustikah Hadis. Kita berhenti pada pertemuan kita yang lepas, mana tahun lepas lah, tahun lepas tu bulan 12 tahun lepas. Apabila kita mati sekarang ni, Nabi tahu kepada kita mengiringi jenazah bersama jenazah 3 kumpulan tadi, 2 yang balik, kekal yang 1 bersama jenazah. Yang balik itu tak lain bukan ahluhu wa maluhu, yakni dikatakan kaum kerabatnya, ahli keluarganya dan hartanya, dan kekal bersama si mayat orang mati itu ialah amal-amalannya sahaja. Ini hadis yang kita baca pada pertemuan kita lepas. Dalam hadis yang kita akan bincang nanti untuk malam ini, insya-Allah, kalau kitab Mustikah Hadis muka surat 306, kitab Mustikah Hadis muka surat 306, satu bab lagi itu adab dan tata tertib melawat orang sakit ataupun menghadiri orang yang hampir mati ataupun yang sudah mati. Dan dibicarakan hadis pada malam ini. Untuk makluman sekini, di mana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkit, di antara tugas Nabi ialah untuk menyempurnakan adab-adab, akhlak-akhlak yang baik yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajar oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaqi. Nabi kata, sesungguhnya aku dibangkitkan kepada kamu semua, wahai sahabatku, wahai kaumku,
untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ini di antara tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah di antara akhlak baik ini, adab-adab masuk masjid, ada doa dia, masuk kaki mana Nabi ajar. Kemudian keluar daripada masjid, ada doa dia. Kemudian kaki mana yang kita keluar, tidak nak masuk tandas juga, berlawan ni dengan masuk masjid. Ini adab. Apatah lagi kita hari ini, pada malam ini Nabi nak beritahu kita, nak ajar kepada kita apabila kita ziarah orang sakit. Dan ziarah sakit ini perkara yang wajib kata kita semua sekali. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim khamsun. Hadis ini itu ada 5 perkara Nabi kata. Dan hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hakul muslim alal muslim khamsun. Ada hadis katakan sittah atau sittun, itu 6. Hadis malam ni khamsun ni mana 5. Bahasa Arab khamsun mana 5. Dah mudah kita hari ini nak belajar bahasa Arab, nak bilang bahasa Arab. Wahid hari Ahad 1, Isnani hari Isnin 2, Salas Selasa 3, Rabu Arbi'ah 4, Khamsun 5 hari Khamis. Ya tak? Jadi sini dalam hadis ini Nabi kata bahawa hak seorang Islam ke atas seorang Islam yang lain ada 5 perkara. Mana wajib kata kita. Kalau tidak uzur tak apa. Yang pertama Nabi tahu kepada kita, yang pertama sekali iaitu raddus salam. Apabila orang bersalam kepada kita, maka wajib kita jawab salam. Bersalam sunat, tapi jawab adalah wajib. Jawablah wajib. Tambah huraian dengan bila itu. Ini hak yang pertama sekali. Hak yang pertama sekali Nabi kata raddus salam, jawab salam. Kewajipan kepada kita. Kalau dah jawab salam, maka berdosalah kita. Berdosalah kita. Yang kedua, kaitan dengan hadis pada malam ini, wa iyadatul marid. Ini iaitu kita menziarahi al-marid, orang sakit. Kewajipan kita hari dengar sahabat kita sakit, maka kewajipan kepada kita iaitu kita ni menziarahi mereka. Nak belajar malam adab malam ni. Bagaimana kita ziarah sakit kita akan bincang pada malam. Tapi hak kita seorang Islam kata seorang Islam yang lain, Nabi kata wa iyadatu al-marid, menziarahi, tengok, melawat orang sakit. Yang ketiga tak lain tak bukan iaitu wa itba'u al-mayyit. Ini hak yang ketiga. Kewajipan kita seorang Islam iaitu kita itba' ni mana mengiringi jenazah, al-mayyit mana orang mati. Dengar kapu kita mati, kita pergi ziarah dia, kemudian lepas tu kita mengiringi jenazah ke kubur. Ini kalau bagi kita tidak ada kerja dan macam-macam lagi lah. Yang keempat, wa ijabatu da'wah. Ini kewajipan kita. Wa ijabatu da'wah ini kita menghadiri dakwah ni jemputan. Hari ni banyak walimatul arus, orang jemput yang sunat-sunat kan, tidak. Jangan nyata. Dan dalam perkara ini kita nak bincang juga antara kita sebanyak sekarang ni, kita menghadiri majlis-majlis tadi itu dengan syarat majlis itu tak ada itu bercampur dengan benda-benda yang haram. Tak ingat? Ini ijabatul dakwah, orang jemput kita wajib kita hadir, kecuali kita ada masyarakat beritahu telefon ke hari ini, mudah hari ini. Yang kelima nak beritahu kepada kita wa tasmiyatu al-atish. Al-atish iaitu kita apa, orang dengar bersin kata alhamdulillah, kata yarhamukallah. Jangan kita kuat mau bersin ni. Kita doakan kepada orang bersin tadi, yarhamukallah, Allah wirahmat kata engkau. 5 perkara hadis nak beritahu kepada kita kewajipan kita seorang Islam kata seorang Islam yang lain. Dalam hadis kita baca tadi 5 kewajipan tadi, satu daripadanya itu wa iyadatu al-marid, kita menziarahi orang sakit. Ada kaedah, ada adab dia. Di antara adab
dan peratur yang tersebut ialah sebagai diterangkan oleh hadis ataupun athar, yakni kata-kata sahabat yang berikut. Jadi adab kita menjawab sakit ini diterangkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi ni oyak belaka. Daripada perkara yang besar sampai perkara kecil pun Nabi ajar kepada kita, royak daripada kita. Contoh kita ada sembahyang hari ini tak. Nabi ajar kita bagaimana nak solat. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah kamu, sembahyanglah kamu sebagaimana aku sembahyang. Jadi Nabi sembahyang apa? Di antaranya ibtida bitakbiratul ihram. Dimulakan dia itu dengan takbir Allahu Akbar. Ini pun kena tahu, ini rukun qauli. Allahu Akbar itu rukun qauli. Tak, yang kita nak belajar rukun qauli ini, maka dapat tidak dengan sebutan yang ya. Ya. Dia kalau semayang ni kita tak tu lah, hati kita lah tu, hati kita lah. Kalau hati yarhamkallah jadi menambah ruku perbuatan pula. Ya, tahu baguslah, alhamdulillah. Hak hati kita latih lah. Tak. Macam contoh juga kalau orang bersalam assalamualaikum, orang ramai tak contohnya tak. Orang lain jawab tak apa dah, seorang jawab tak apa dah. Kita pun latih kita waalaikumsalam tak apa, lepas tanggungjawab kita. Jangan kata yarhamkallah tengok sembahyang menambah perbuatan pun tak rukun pun dah. Okey, bagus, alhamdulillah. Nak beritahu kepada kita itu. Nah, maksudnya sini di mana Nabi ajar kepada kita sembahyang pun Nabi ajar. Tak, Nabi kata sallu kama raaitum usalli. Kemudian buat haji Nabi buat ajar kita khuzu anni manasikakum. Nabi tahu. Tidak, di mana Nabi tidak ada sifat kitman. Kitman iaitu menyembunyikan. Kewajipan Nabi, sifat yang wajib bagi Nabi at-tabligh. Ini menyampaikan. Sampaikan iaitu perkara agama kepada kaum dia, umat dia. Kalau kita ni sampai hari ini pun ada kitab-kitab, ketika kitabul adab. Cuma kita hari ini tak belajar macam-macam lah. Tak, abdal belajar tak ada ilmu sekarang ni. Nabi ajar lain, kita buat lain. Ini masalahnya. Nabi kata masuk masjid kita gunakan langkah kaki kanan, kita masuk langkah kaki kiri. Masuk tanda, kita langkah kaki kiri, keluar kaki kanan. Ini adab yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa-doa yang lain lagi. Tidak. Jadi baiknya, moleknya Islam yang diajar oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada adab malam ini, kita baca hadis terlebih dahulu. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadatumul marida awil mayyit faqulu khaira fa innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna, rawahu Muslim. Maksud hadis tersebut daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu menziarahi orang sakit, kita hari ini ramai sahabat-sahabat kita sakit, ataupun menziarahi orang hampir nak mati, lakasatul maut sekarang ini, kenalah kamu katakan perkara yang baik kepada orang sakit tadi, orang nak mati tadi. Kenapa? Kerana sesungguhnya para malaikat mengucap amin di atas kata-kata kita. Ini nak beritahu kepada kita. Ini mafhum daripada hadis. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita nak mengenali iaitu perawi hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini. Perawi hadis ini bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini, kalau lihat, ini ada gelaran dia, tapi nama sebenarnya itu Hindum bin Abi Umayyah. Iaitu Hindum binti Abi Umayyah. Ini nama yang sebenar dia. Dan untuk makluman sekarang ini, di mana Ummu Salamah ini, dia adalah Ummul Mukminin, isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sepupu kepada Khalid bin Walid. Tahu Khalid bin Walid ini, ingat dalam perang Badar. Tidak, dalam perang Uhud di antara ketua pahlawan orang-orang musyrikin ketika itu. Dalam perang Uhud, ingat pada pekan awalnya Nabi dan sahabat telah menang dalam perang tersebut. Khalid dan tertib lari mengelilingi bukit Uhud, kemudian patah balik semula. Ini kebijaksanaan, kepahlawanan yang ada pada Khalid bin Walid. Dia sepupu kepada Ummu Salamah dan juga itu sepupu kepada Abu Jahal. Terbuat Abu Jahal semua orang tahu belaka. Mana orang kata apa? Pembesar Quraisy yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Walid beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membeli Islam. Khalid bin Walid. Tetapi Abu Jahal mati keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat bahawa Islam ini adalah satu hidayah, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas sesiapa dia kehendaki sebenarnya. Bukan betul boleh pilih-pilih nak beli ke tak payah. Dah apatah lagi hari ini kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, bukan kita kata ini pun satu daripada hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sanggup duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita buat apa yang kita patut. Kita dengar kuliah-kuliah matlamat, kita nak menambahkan ilmu. Semakin mendengar semakin jahil kita ni rasa sedikitnya ilmu aku ini. Tapi dengan niat kita dalam masjid ini akan mendapat itu doa daripada malaikat. Dapat kebajikan, pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sekali. Dan untuk maklumat di mana Ummu Salamah ini, dia ada suami dia yang bernama itu Abu Salamah. Abu Salamah ini dia mati wafat dalam perang Uhud. Ketika perang mati, lepas tu barulah Nabi melamar berkahwin dengan Ummu Salamah tadi. Ummu Salamah tadi, dan juga dikatakan bahawa dia meriwayat hadis sebanyak 300 lebih saja, sedikit dia hadis. Termasuklah hadis kita baca pada malam ini. Tetapi kehebatan yang ada pada Ummu Salamah ini, ketika giliran Nabi ada isteri-isteri dia, ketika giliran Ummu Salamah ini, Ummu Salamah kata, "Ya Rasulullah, maka kau pilihlah mana-mana isteri yang kau nak pergi tidur malam-malam ini." Patut giliran dia offer kepada Nabi, nak isteri mana pada malam ini, asalkan aku berbahagia kerana dapat berkahwin dengan menjadi isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengorbanan yang ada pada itu Ummu Salamah, dan dia mati pada itu tahun 62 Hijrah. Ini sikit banyak hadis, perawi hadis yang bernama itu Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ni apabila bersama Nabi, saya dengar Nabi kata, Nabi ajar adab ketika itu menzarahi orang sakit. Nabi ajar ketika melihat orang yang hampir nak mati, sakatul maut. Nak buat apa kita ni? Nak buat kata apa ni? Maka di antaranya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi telah bersabda, "Idza hadartumul marida." Apabila kamu ni ziarah orang sakit al-marid, marada, kemudian dikata kerja dia marada, sakit, orang sakit al-marid. Al-Quran kata, "Wa idza maritu fahuwa yashfi." Apabila aku ni sakit, fahuwa yashfi, maka Allah yang menyembuhkan penyakit. Allah yang menyembuhkan penyakit. Jadi Nabi beritahu kepada kita, apabila kamu ziarah orang sakit, marid, ataupun awil mayyit, orang nak mati, hampir nak mati, faqulu, maka nak kamu kata khaira, itu kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik apa dia? Antaranya kata, Allah, semoga Allah sembuhkan penyakitmu, semoga Allah panjangkan umurmu,
Semoga Allah di antara ampunkan dosamu. Doa kita kepada orang sakit tadi. Di mana doa tadi itu, kata Nabi, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna, di mana mereka amin, amin doa kita tadi. Ini adab. Ada diajar oleh Nabi SAW. Apa kita ziarah orang sakit, orang nak mati sekarang ni, kita kata-kata yang baik, keluar doa-doa yang baik, mengucap kata-kata yang baik. Jangan sekali-kali kita mulakan kata-kata yang tak boleh, kata-kata yang keji. Contohlah, Allah, kalau mati dia ni amal kita, baik mati awal lah dia ni. Jangan gitu dah. Jangan. Nabi larang ni. Pasal apa? Doa malaikat doa amin. Tak, ini contoh. Tak. Jadi apa-apa pun Nabi ajar. Ada antaranya kita hari ni ziarah sakit. Dikatakan oleh Nabi SAW, doanya diajar oleh Nabi SAW, Iza marada ahadum min ahlil baiti alaihimussalam fayad'a yadahu ala ra'si. Nabi ambil tangan dia, letak atas kepala orang sakit tadi. Letak tangan orang sakit, Nabi baca doa, Allahumma rabban nas izhab al-ba'sa washfi anta la shifa illa shifa'uk shifa la yughadiru saqma, muttafaqun alaih. Ini Nabi buat. Nabi letak tangan atau sakit tadi, Nabi baca doa, Allahumma, ya Allah, Rabbin nas, akalah Tuhan manusia, ya Allah. Izhab al-ba'sa, hilangkan penyakit dia. Wasfi, dan sembuhkan penyakitnya. Ini doa Nabi ajar. Antas syafi la shifa illa shifauka, tidak ada penyembuh melainkan penyembuh engkau, ya Allah. Ini doa. Kemudian syifa la yughadiru saqmat, dan kau sembuhkan tanpa meninggalkan sebarang kesakitan. Ini doa. Ini bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu, ya Allah, sembuhlah penyakit sahabatku, ya Allah. Ringankan penyakitnya, ya Allah. Doa kita. Doa dalam bahasa Melayu pun Tuhan Maha mengetahui, Maha alim, alimu Maha mengetahui. Jangan nak belajar bahasa Arab pun dah lihat bahasa Arab benar-benar, jangan. Ini rugi kita. Dan kita hari ni kewajipan kita tadi, di antara hak 5 perkara tadi, apabila sakit, wa iyaratul marid, kita wajib menziarahi kawan kita. Dengar orang sakit, si anu ni sakit, sakit macam ni. Tapi ada penyakit dah pergi, ada kok COVID-19. Jangan itu pergi. Ya, ada kaedah dia dah. Ni sakit biasa, demam ke, sakit apa ke, maka kita wajib ziarah. Dan ziarah, Nabi berdoa kepada orang yang sakit tadi. Yang pertama, Nabi letak tangan atas kepala dan baca doa, Allahumma rabban nas, ya Allah, kaulah Tuhan segala manusia, Tuhan manusia. Izhab al-ba'sa, hilangkan penyakit dia. Washfi, dan sembuhkan penyakit dia. Anta syafi, ya Allah, engkaulah Tuhan penyembuh. Tidak ada penyembuh melainkan engkau, ya Allah. Syifa la yughadiru saqma, dan kau sembuhkan tanpa meninggalkan sebarang kesakitan, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah sahabat kita ni. Kita doa, dan doa kita ni itu Nabi kata akan diaminkan oleh para malaikat. Ini penting kepada kita adab kita ziarah. Itu cara yang diajar oleh Nabi SAW. Jangan di antara adab kita, kita pergi ziarah orang sakit hari ni, minum air kopi, air teh, tuang makan lah. Kalau dah akak pun tak apa. Jangan kita hari ni mengharapkan makan minum daripada rumah orang sakit tadi, rumah orang nak mati. Pasal apa? Mereka ditipu musibah. Kita beban pula kata mereka. Ini satu daripada adabnya. Dan juga doa yang diajar dalam hadis Nabi SAW ketika ziarah sakit. Tadi saya bersifat cepat buka sikit banyak apa ni, lama-lama yang kita boleh percaya, iaitu doa yang diajar oleh Nabi SAW. Dia kata,
qiraatu suratul Fatihah. Kita kerja orang sakit, tak, kita baca itu surah Fatihah. Ini orang tahu belaka ni. Tak, yang 7 ayat tu yang kita bacalah semayang kita. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, itu kita baca Fatihah. Nabi kata di antara wa tikrar wa sab'a marrat, ulang-ulangkan sebanyak 7 kali. Ingat satu ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah, di mana ketika satu kampung sekarang ni, orang kampung dak boleh pergi dak benar, dia tinggal menginap di masjid tersebut. Maka dia tu tinggal luar daripada pinggir masjid ini atau dua kampung ini. Tiba-tiba ahli kampung tersebut disengak binatang yang bisa. Tak? Akhirnya siapa dia boleh berobat saja boleh tu ni, ruqyah tadi tak? Maka di antara kita cuba tanya orang yang satu kumpulan yang mengebara tadi, yang musafir tadi, tak? Maka dipanggil datanglah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu sahabat tadi pergi baca Fatihah je. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuh penyakit dia disengat tadi. Dan mereka dapat ganjaran pula, ataupun dikatakan apa ni sebagai apa ni macam upah lah. Nah, hadiah daripada tadi. Ini di antara kemudian sahabat balik ke Madinah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, ketika kami rombongan tadi berlaku gini-gini cerita Madinah, adakah kami boleh ambil dikatakan hadiah atau upah membaca untuk menyembuh sakit tadi, baca sakit tadi? Nabi kata makan, tak masalah. Tak, hari ni kalau kita berobat orang ke apa orang beri, ambil sebenarnya. Ini hadiah daripada orang. Tapi yang tak bolehnya, kalau sembuh kali pergi RM100. Itu tak betul, tak boleh. Tak boleh ingat, ada adat dia. Jadi yang pertama sekali Nabi ajar kita ni baca itu umul kita Al-Fatihah. Gizarah sakit. Ini dok cakap sembang tu sembang ni, nampak dah lama dah kawan kita ni. Lembu ada 10 ekor. Dak kereta 5 hotel, bala pula anak dia lepas ni. Cakap depan nak mati, dah betul tu cara dia. Tak betul cara dia. Nabi kata baca. Yang pertama di antara baca surah Fatihah, ulangkan tikraruha sab'a marrat, sebanyak 7 kali. Ini kita baca benda-benda mudah aja. Dengan ikhlas kita, dengan niat ikhlas kita, insya-Allah Allah makbulkan doa kita dan mereka amin, 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 perkenankan doa. Allahu akbar. Dah, ini adab. Yang kedua, Nabi kata di atas doa yang betul dibaca, qiraatu ayat kursi al-waridah fi suratul Baqarah. Kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum. Ayat kursi dah dengan ayat kursi dah. Ni kita baca. Ziarah sakit tadi, baca ayat kursi. Nabi ajar kepada kita. Dan yang ketiga di antaranya kita baca qiraatu al-mu'adzataini. Baca dua itu al-mu'adzataini, qul a'udzu birabbil falaq hingga akhir. Kemudian qul a'udzu birabbin nas, iaitu surah al-falaq wa suratul nas, wa tikra kulli wahidatin minhuma thalatha marrat. Nabi kata baca qul a'udzu thalatha marrat 3 kali. Qul a'udzu bil falaq 3 kali, qul a'udzu bin nas 3 kali. Ini cara dia Nabi ajar ni. Dah. Kemudian juga dikata di antaranya doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiraatu suratul ikhlas wa tikraruha salatu marrat. Baca surah al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Dah, salatu marrat 3 kali. 3 kali. Nak baca ke semua pun boleh. Tidak. Dan juga dikata di antara qiraatu awali khamsil ayat min suratul Baqarah. Baca 5 ayat di awal surah Al-Baqarah. Ini terbaca semua ni dalam wirid pun ada. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi tu. Dah 5 ayat, baca 5 ayat. Kalau dibaca surah Baqarah, sebanyak itu ayat tak banyak mana? Hanya 286 ayat je surah Baqarah, surah paling panjang.
Kalau baca surah semua sekali pun tak apa. Paling kurangnya iaitu baca 5 ayat di awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, hingga di antara akhir sekali iaitu 5 ayat tersebut. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini 5 ayat. Tak mudah je baca 5 ayat tadi. Dan apatah lagi bang, siapa yang baca itu di akhir surah Al-Baqarah, mula daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard hingga akhir ayat sekali, ayat 28-an, pansurna al qaumil kafirin. Nabi kata bang, siapa baca sekali tali ayat sekali, maka dikatakan iaitu 3 hari syaitan tak akan masuk rumah kita. Ini keistimewaan ayat-ayat Quran yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tahu belaka dah tapi nak amal payah. Nak amal payah. Hari dok panggil lah, bagus dah panggil ustaz, bagus dah. Ustaz di rumah saya buat sembahyang ajak ni, Allah dah tidur dah. Bunyi dengung atas siling ke macam-macam kali, ngusik kuat sungguh ngusik. Ni dah. Sedangkan Nabi ajar dah baca di antaranya di akhir surah Al-Baqarah daripada lillahi ma fis samawati wa fil ard hingga antaranya fansur alal qaumil, paling kurang. Tapi yang moleknya kita baca surah Baqarah daripada awal hingga akhir surah Baqarah. Ini di antara fadilah kelebihan surah Al-Baqarah. Ini tapi kita doa sangat lemah kita ni tak, ataupun sibuk dengan kerja, baca yang ayat tadi tu daripada lillah hingga itu pansurna alal qaumil kafirin, ayat yang ke-286. Ini Nabi ajar kepada kita. Dan juga dikata apa di antara ni, apabila kita datang ziarah sakit, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ini pendengar doa ini. Maksudnya aku berlindung dengan kalimah-kalimah-Mu ya Allah yang sempurna daripada sebarang kejahatan. Daripada kejahatan itu daripada makhluk-makhluk ataupun kejadian-Mu ya Allah. Duduk di mana-mana, pergi dalam lautan ke, pergi dalam sungai ke, pasal apa hutan ini bukan rumah kita. Rumah jin, iblis, macam-macam lagi. Kita baca doa-doa tadi. Antaranya yang kul itu. Tak, kuliah kita baca, kul huwallah kita baca, kul a'udzu bil falaq kita baca, kul a'udzu birabbin nas kita baca, dan jangan lupa iaitu kita mulakan dengan baca surah Ummul Kitab Al-Fatihah. Ini sebagai usaha kita, ikhtiar kita. Doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita sama-sama itu tahu dah sikit sebanyak adat tadi, maka kita boleh amalkan, iaitu apabila kita ziarah sakit baca doa-doa. Sebahagian daripada doa ni banyak, tapi sebahagian daripada doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga di antaranya kita berdoa kepada Allah, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Ini satu doa lagi yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'alullahal azim, aku memohon kepadamu ya Allah yang maha agung ya Allah, al-azim, rabbal arsyil al-azim, iaitu Tuhan yang memiliki arasy, yang maha agung, yang maha besar, an yashfika, sebagai engkau sembuhkan engkau ya Allah, sembuhkannya ya Allah. Ini di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa tadi itu kalau kita baca dekat orang sakit, orang nak mati, Nabi kata fa innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna. Maksudnya sesungguhnya para malaikat amin, perkenankan doa kami ya Allah, perkenankan doa malaikat ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka itu Allah sembuhkan penyakit, Allah selamatkan orang mati keadaan itu, mati keadaan Islam insya-Allah. Ini satu kaedah
yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ni sama-samalah dah ada sebanyak ilmu, kita ni boleh beramal. Dan juga di antaranya kita mesti ingat, kita hari ni ramai yang orang leka dan lupa. Masa sihat ni mereka ni lupa. Tak lupa kepada Allah, tak ingat kepada Allah, lara kepada Allah. Sedangkan kita lihat panduan hidup kita dalam kehidupan kita harian kita, Nabi kata irtani khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Buatlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ini Nabi ajar 5 perkara ni. Yang pertama sekali Nabi ajar kita ni, tak lain tak bukan, dikata syababaka qabla haramik. Syababaka qabla haramik ini masa kamu muda, muda sekali saja sebelum datangnya itu tua kamu. Allah, dah kita ni orang muda, perhatilah di mana kita dah perhati masjid surah hari ni dah mana ramai orang muda dengan orang veteran, orang lama sikit. Tidak. Dan orang yang dapat anugerah ni di antaranya apa dia? Nabi kata rebut 5 perkara. Yang pertama Nabi beritahu ni, masa muda kamu sebelum kamu ni tua. Allahu akbar. Nak kalau muda ni gagah sikit, dah apa tua ni macam-macam dah, nak semayang pun rasa susah dah. Orang muda ni derah, laju, dah gagah. Tapi gunakan nikmat muda tu. Jangan tua baru Allah. Dah nak rokok pun sakit dah lutut contohnya. Dah semayang tak kursi dah apalah. Dah kewajipan kita wajib semayang lagi ada akal. Tapi bukan peluang masa muda ni. Jangan lepas peluang masa muda ni berlalu begitu saja. Dari manfaat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dari manfaat dalam kita ni ta'abbud, kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tengok dia antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan ketika hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ke Madinah sekarang ni, Nabi beritahu kepada Ali, ya Ali, malam ni mu tidur atas katilku ya Ali. Tidur atas katil Nabi malam hijrah tu. Tepat ini kalau silap hari bulan membawa kepada maut. Dan juga di mana ketika itu pok-pok Quraisy ini telah mengarahkan itu seramai 10 orang pemuda hebat-hebat, gagah perkasa. Kali tetak saja mati. Tapi lihat orang muda berjuang kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh orang muda tadi. Dan banyaklah orang muda lagi terlihat, sahabat-sahabat yang lain dikatakan iaitu di mana 70 orang orang Ansar. Dan orang Ansar 70 pemuda tadi, untuk makluman di mana kita lihat di Masjid Nabi itu, di serambi Masjid Nabi ada kumpulan iaitu dipanggil iaitu orang apa ni, mutasawuf. Ahli sufah. Mereka beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketua ahli sufah ini tak lain tak bukan itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketua ahli sufah, orang tasawuf. Dia belajar dengan Nabi, dengar Nabi. Dan kerja mereka agak sedikit. Tetapi di mana dikatakan 70 pemuda orang Ansar ini, dikatakan itu mereka keluar di pinggir kampung cari kayu api, kemudian jual kayu api, dan duit tadi beri kepada tolong ahli-ahli sufah untuk makan dan minum ahli sufah tadi. Ini kerja orang muda tadi. Banyaklah yang soho yang Al-Quran, Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Itu penghuni gua. Orang muda-muda belaka. Mereka hidup mereka ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Jadi maksud sini Nabi kata, ingat di mana peluang muda ni sekali je. Ingat, banyak buat ibadat, banyak berbakti kepada Allah sebelum datang haramik, sebelum datang tuamu. Dan yang kedua di antara Nabi kata yang kedua, wasihhataka qabla saqami. Ini kait dengan hadis kita pada malam ini. Masa sihatmu sebelum datang sakitmu. Ini terlihat. Masa sihat ni tolong ingat. Ini satu anugerah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahawa ramainya orang lupa iaitu 2 perkara.
as-sihhatu wal faragh. Waktu sihat dan waktu lapang. Ini gambar orang lupa. Allah masa sihat ni macam-macam lah dia hantar kita tengok. Dalam buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ni lupa, lala leka dan macam-macam lagi. Sedangkan kita lihat masa sihat dan masa kosong ini, masa lapang ini, ramai orang leka. Allah, tengoklah macam-macam lah hari dunia hari ini. Masa sihat ni pergi melacung sana, melacung sini. Sedangkan surah sejid sebelah rumah je. Contoh je ada siapa ke sejid surah contoh. Tapi luar negara ataupun dia antara hari ni apa, nak makan apa ni, nak makan apa, ikan baung, nak makan ikan pating, siapa terbeluh pergi. Sedangkan kampung kita ada dah ikan terbeluh, ikan pating tu. Nak ceritanya masa sihat, masa selera. Tapi ingat, kita walaupun dunia kita nak, akhirat kita kejar ni, yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Katakan saja. Kemudian yang ketiga, ingat, wa faragaka qabla syagulik. Di mana itu masa lapangmu sebelum kamu ni sibuk. Ingat, masa lapang kita banyak buat kerja ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sibuk payah dah. Contohlah kita kata kalau saya masa ngajar dah apalah. Dah beri jawatan ketua tu sikit sebanyak Allah dah. Sampai musa sampai 2-3 sehari tu 2-3. Dah awak kerja. Masa jadi pesyarah biasa tu alhamdulillah lagi. Bolehlah baca sikit banyak, boleh tengok Quran, boleh baca-baca hadis. Dah beri jawatan Allah, tengoklah. Sesiapa dia pun hari ni siapa kata dulu kerja 5 hari. 5 hari seminggu, hari ni 7 hari seminggu. Sampai malam pun kerja juga. Contoh sibuk je kita hari ni. Tapi itu alasan kita. Ada kita depan Allah Subhanahu wa taala nanti nak jawab, ya Allah, aku nak datang di masjidmu ya Allah. Sibuk sungguh aku ya Allah. Sibuk dengan lembu, sibuk dengan kerbau, sibuk apa baca-baca lagi. Nak jawab gitu ke depan Allah Subhanahu wa taala. Dia fikir sendirilah. Ini contoh. Jadi maksudnya masa lapang kamu, jaga masa lapang kamu, rebutlah masa lapang kamu. So datanya itu masa sibuk kamu. Kemudian yang berikut lagi, iaitu wahayataka qabla mautik. Iaitu masa hidup kamu, so datangnya mati kamu. Masa hidup ni kita buat ibadat dia kepada ya Allah. Kita doa kepada Allah, ya Allah, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman wa hasyurna ma'al iman. Ini kita nak, kalau boleh kita hidup, kita mati kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah kita hari dibaca dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini di antara hidupku, matiku, ibadatku ya Allah. Semua kerana-Mu ya Allah, bukan kerana lain ya Allah. Ini orang yang mengimani tentang tauhid rububiyah tadi. Allah nak ceritanya kita hari ni, hidup mati kita ni terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikut lagi di antara kita lihat, nak beritahu kepada kita di antara kita hari ini, ketika hidup atas dunia ini, di antaranya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, kita boleh amalkan di antaranya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Imran ayat 133 hingga 134. Ini satu perkara lagi. Yang pertama sekali, wasaru ila maghfiratin min rabbikum. Tolong ingat, kita hari ini tak lari daripada itu salah dan silap. Kita hari ini antaranya terlibat dengan dosa kecil. Orang dosa kecil jaga dosa kecil, tengok apa lalu, Allah comelnya dosa kecil. Contoh. Jadi sini kita tidak terlepas daripada itu tadi. Maka tanpa tidak, tugas kita hari ini Allah beritahu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maka bersegeralah kamu itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di antara kita lihat Nabi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar sebanyak itu, dikatakan kila 70 kali sehari semalam.
Kila dikata itu sampai 100 hari semalam. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ke, atau alladzi la ilaha huwal hayyul qayyum ke, atau yang bahara tu, ini perbahasan ulama. Dah, tapi yang pentingnya kita ni istighfar. Dikatakan kila bila kita istighfar ni, dikatakan setiap selepas sembahyang kila dikatakan 10 kali. 5 sembahyang 50 kali. Dah yang 20 lagi bila ustaz? Kila dikata itu sebelum nak tidur 10 kali dan selepas tidur itu 10 kali. Jadi 50 campur 20 70 kali. Paling kurang. Yang banyaknya kita nak istighfar di mana-mana. Astaghfirullahalazim. Dengan ikhlas kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sifat orang mukmin tadi apabila mereka melakukan kesilapan, kesalahan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, maka dia bersegera memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dia tadi. Kita orang Islam, Allah ni sifat Al-Ghaffar, Allah ni Maha Pengampun. Jangan putus-putus kita hari ni minta ampun. Antara kita bangun tengah malam, maya sunat malam, tapi antara maya sunat taubat yang diajak oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah beritahu kepada kita dalam ayat kita baca tadi, wa jannatin 'ardas samawati wal ardi, di mana Allah bentangkan itu luahnya surga Allah Subhanahu wa taala ini, dikatakan arduha, lebarnya langit dan bumi. Allah, kita hari ni langit dan bumi dah sampai lagi, kita hari nampak atas kepala kita je, dah luah dah. Tapi di antara surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang minta ampun tadi, kepada orang bertakwa tadi, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebar dia seluas langit dan bumi. Allahu akbar. Panjang mana wallahu a'lam, tak tahulah. Ini keistimewaan. Kemudian juga dikatakan bahawa uiddat lil muttaqin, surga yang lawah tadi itu disediakan kepada itu orang-orang yang bertakwa tadi. Siapa yang bertakwa tadi adalah kita pergi ziarah sakit, doa untuk dia, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakit dia, dah dengan semua yang secepat mungkin ya Allah. Jangan tangguh-tangguh ya Allah, kurangkan sakit ya Allah, ampunkan dosa mereka ya Allah. Ini doa sifat orang muttaqin. Dan juga di antaranya Nabi beritahu, Allah Taala beritahu ayat kita baca, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Di antara sifat orang muttaqin tadi, di mana itu mereka belanjakan ketika dalam sarra, dalam keadaan mereka ini senang, dharra, dalam keadaan mereka ini kesusahan. Dan juga wal kazimin al ghaiz, dan mereka itu menahan kemarahan, wal afina 'anil nas, dan mereka sifat pemaaf terhadap manusia, tak ada orang lain. Maka dikatakan wallahu yuhibbul muhsinin, Allah kasih sayang kepada orang-orang yang buat baik tadi, yang berdoa tadi, doa yang kita baca tadi. Dan juga mereka belanjakan harta mereka dalam keadaan baik, dalam keadaan susah, tenang, dan juga memaafkan orang lain. Ini sifat yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. InsyaAllah itulah sikit sebanyak untuk malam ini. Dan jadi kesimpulan kita dapat itipati daripada malam ini, yang pertama ini nak beritahu kepada kita, apabila ziarah sakit, kita dalam mengucapkan kata-kata yang baik, doa-doa kepada Allah, memohon kepada Allah supaya orang sakit ini cepat sembuh, dan kalau mati keadaan selamat, dan kadang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita mulakan kata-kata yang keji, kata-kata yang kesat, kata-kata yang tak molek kepada orang sakit tadi. Jangan kita keluar kata hak dak molek terkabur lah. Jangan. Dia ni masa dulu Allah di antaranya punah anak apa, anak tina contohnya dak. Berapa ramai jadi masa. Jangan. Pasal apa mereka bertaubat kita tak tahu sebenarnya. Dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan kita menghukum mereka. Kita dengar dah hadis sebelum ni, mereka ni nampak perbuatan mereka ni neraka dah. Jangan, itu bukan sakit urusan kita. Kita tahu mereka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah, pasal apa? Dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah tabik ibrah pengajaran. Di antaranya pembunuh yang 100 orang tu. Dah, pembunuh 100 orang.
Kalau ikut adab bunuh satu orang tak ada apa, dah neraka lah. Dah, akhirnya kisah cerita dia, di mana apabila mati saja malaikat rahmat dengan malaikat azab ni berebut. Malaikat azab kata dengan perbuatan dia ni memang neraka dah, bunuh orang ni yang ke 100 orang dah. Tapi malaikat rahmat dok, dia ni ada niat dia nak bertaubat kepada Allah. Akhirnya ukur jarak dia. Dikatakan beza di antara rahmat dengan azab tadi sejekar je. Maka pemuda tadi yang jahat tadi itu dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini nak beritahu kepada kita, jangan kita ni mudah hukum-hukum orang ni. Mu ni ahli neraka. Mu ni jangan, nauzubillah. Dah, kita tak sedar. Mereka kita bertaubat kepada tubu ilallahi taubatan nasuha. Itulah sikit sebanyak untuk malam ni, insya-Allah kita boleh amalkan apa yang saya beritahu tadi, dan juga ayat Quran tadi. Kita zero sakit boleh kita amalkan, kita baca Nabi ajar tadi, letak tangan tadai, baca doa-doa tadi, ayat-ayat tadi yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada saya ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.